Didik TV KPM. Slot menengah atas, saya Nisaki akan bersama-sama dengan anda. Kita dah tahu siapa guru kita hari ini. Jom kita nak persilakan Cikgu Muhammad Ridwan ataupun mesra dikenali GTR, Great Teacher Ridwan. Katanya dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban, Negeri Sembilan. Selamat datang Cikgu Ridwan. Selamat datang. Wah, berwarna-warni hari ini. Sebelum hari ini saya tanya apa yang akan berlaku hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Baiklah, saya teruja nak tahu apa tajuk kita hari ini, apakah kaitannya dengan situasi yang berlaku di awal episod kita hari ini dan siapa yang akan bersama-sama dengan kita hari ini, Cikgu. Silakan, Cikgu. Baik. Kalau tengok hari ini lain sikit. Betul. Ni tak pernah ni lain bawa sangat baju ni, biru Cikgu. ni. Lain sangat ni. Kenapa? Sebab kita nak belajar hari ini tentang Perlembagaan Persekutuan 1957. Itu yang jadi macam ni tu. Sebabnya ketika itu dia tak pakai lagi blazer, kemeja semua macam sekarang. Baik. Masih lagi kekal dengan pakaiannya ketika itu. Jadi kita akan belajar tentang Perlembagaan Persekutuan 1957 yang mana ianya dibentuk selepas kerajaan terbentuk hasil daripada pilihan raya Persekutuan 1955. Baiklah, jom kita nak bertemu pula dengan rakan-rakan kita di Google Meet. Murid-murid juga dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar? Hai. Wah, murid-murid kita sekarang ni semuanya manis-manis. Siapakah mereka, Cikgu? Manis. Baik, kita perkenalkan murid di atas talian. Yang pertama, kita perkenalkan adik Rania Hana. Baik, Rania Hana. Lambai sikit Rania Hana. Kemudian kita ada adik Nur Hani Akila. Hani Akila, selamat datang. Hani Akila, selamat datang. Kemudian kita ada Dina Aisyah. Hai Dina. Dina Aisyah dan kita ada Humaira Syafana. Hai Humaira. Humaira Syafana. Baik, empat-empat ni merupakan antara kita punya pelajar yang aktif di sekolah. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah, Cikgu. Semestinya. Saya pasti mereka sudah bersedia. Murid-murid dalam talian pun dah bersedia. Kita teruskan. Silakan, Cikgu. Baik. Jadi seperti mana yang Cikgu katakan awal tadi bahawa kita sedang dan akan kita sedang belajar dan kita akan tahu dengan lebih banyak tentang Perlembagaan Persekutuan 1957 yang mana ketika ini dia belum lagi dipanggil Persekutuan Malaysia. Yang kita bicarakan perlu ingat persempadanan kita adalah Persekutuan Tanah Melayu. Baik. 1957 belum Malaysia. Baik. Jadi kita akan tengok Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi apa yang kita nak jumpa hari ini? Jadi kita ada 4 sub yang sangat penting iaitu usaha rundingan kemerdekaan. Ini merupakan latar belakang kepada Perlembagaan 1957 tersebut. Kemudian kita ada peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Apabila nak buat perlembagaan, pasti ada Suruhanjayanya. Bukan main suka-suka je terus ada Suruhanjaya. Tak, ada dia punya Suruhanjayanya. Kemudian langkah-langkah yang diambil dalam proses membina perlembagaan tersebut dan akhirnya pergi kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik, itu adalah semua perkara yang kita akan belajar hari ini. Baik. Kita pergi kepada bahagian yang pertama iaitu rundingan kemerdekaan. Asal usul dia bermula daripada kemenangan Parti Perikatan pada pilihan raya Persekutuan 1955 dengan kemenangan 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan pada pilihan raya tersebut. Dan Tunku dengan memenangi majoriti ketika itu telah memulakan langkah seterusnya selepas itu dengan membuat rundingan kemerdekaan. Perkara yang dibincangkan membawa isu-isu berkaitan dengan hal keselamatan. Kemudian kita ada hubungan British dan Tanah Melayu. Sebab kan kita nak merdeka, bagaimana hubungan selepas kemerdekaan tersebut? Adakah Tanah Melayu bernaung? Adakah Tanah Melayu bebas? Atau ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi? Dan ianya juga adalah soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Nak wujud satu negara, mesti ada perlembagaannya sebagai panduan dan undang-undang tertinggi yang diguna pakai oleh sesebuah negara dan dalam kes ini Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik, kita tengok. Jadi apabila Parti Perikatan memenangi, kita tahu Perikatan tadi bermaksud adalah gabungan beberapa parti politik yang membentuk satu gabungan ketika pilihan raya 1955. Jadi waktu itu kita ada MCA, kita ada MIC, maka daripada situlah kita ada
wakil-wakil seperti mana yang tengok pada slide yang sedang cikgu tunjukkan ni. Kalau kita tengok, dia ada wakil daripada orang Ceylon, EEC Turai Singa. Kita ada ketua Parti Rakyat Ahmad Bostama. Kita ada pemimpin Parti Negara, wakil Parti Buruh dan wakil daripada kaum Serani. Mereka telah pun ada ketika itu dan bersama-sama dengan Tunku untuk mendapatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik. Seterusnya kita tengok rombongan kemerdekaan ke London. Kita tengok. Okey, wakil Raja-Raja Melayu ini semestinya tak akan ketinggalan. Bila kita menyebut Persekutuan Tanah Melayu, walaupun sampai ke hari ini Malaysia, kita jangan sekali tinggalkan Raja-Raja Melayu tetap berada sebagai tunjang di dalam negara kita hari ini dan tak ketinggalan ketika itu. Jadi, wakil Raja-Raja Melayu, kita ada Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang, kita ada Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid, kita ada Datuk Muhammad Said daripada Menteri Besar Johor dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ni Ahmad Kamil yang bersama-sama dalam rundingan tersebut. Dan kita ada sudah pasti wakil daripada parti-parti. Kita ada Tunku Abdul Rahman sendiri sebagai ketua kepada perikatan ketika itu. Kemudian kita ada Datuk Abdul Razak Hussein. Kita ada Tun H.S. Lee dan kita ada Dr. Ismail Abdul Rahman ataupun yang kita kenali sebagai Tun Dr. Ismail. Okey, inilah dia. Inilah dia. Kita boleh katakan Avenger. Avenger, hero-hero yang membawa kepada kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1997. Ni tadi sebut-sebut nama kan. Dekat situ tu orang dia. Kita tengok hujung sekali Datuk Ni Ahmad Kamil, kita ada Dr. Ismail Abdul Rahman, Datuk Panglima Bukit Gantang, kita ada Tunku Abdul Rahman, Datuk Said dan sebagainya. So ini adalah individu-individu yang terlibat dan bertanggungjawab dalam rundingan kemerdekaan tersebut. Baik. Jadi ini adalah perjalanan ya, perjalanan rombongan kemerdekaan daripada Kuala Lumpur ke London. Saya ingat saya pernah tinggalkan tugasan ini tadi kepada murid-murid di atas talian. Baik. Kita minta perkongsian yang pertama. Okey, siapa nak kongsikan dengan kita? Siapa nak mulakan? Boleh angkat tangan. Siapa yang nak mulakan tadi? Siapa nak mula dulu agak-agaknya? Siapa nak mula? Hani Akilah? Silakan. Siapa yang mula? Mula-mula dia? Boleh, murid-murid? Okey, langkah yang pertama. Langkah yang pertama. Cikgu pilih boleh? Siapakah yang nak mulakan? Ya, terus Hani Akilah. Hani Akilah, silakan. Yang pertama, Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Baik. Okey, langkah yang kedua. Yang kedua. Step yang kedua dalam perjalanan tersebut. Siapa nak kongsikan dengan kita? Silakan. Jangan takut, jangan malu, jangan segan. Tak apa. Tak apa, kita petik terus. Rania. Rania, langkah kedua Rania. Langkah kedua. Pada 1 Januari. Pada 1 Januari 1956, pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MV Asia berlepas dari Pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura dengan membawa semangat merdeka. Baik. Perjalanan yang ketiga, RNR seterusnya. Apa yang berlaku yang ketiga? Baik. Silakan Humaira. Syafana, teruskan Syafana. Rombongan ini singgah di Karachi, Pakistan, kemudian mereka menaiki kapal terbang untuk menuju ke London. Dan akhir sekali, Dina? Cikgu, saya nak bantu. Nak bantu, teruskan. Hani Akilah, terbaik. Yang terakhir, akhirnya rombongan ini tiba di London pada 14 Januari 1956. 14 Januari 1956. Jadi perjalanan ini tadi akhirnya mengambil masa lebih kurang 1 bulan. Mereka berangkat daripada awal dan 14 Januari baru mereka sampai. Cikgu, saya ada soalan. Maaf saya mencelah cikgu. Kenapa rombongan kemerdekaan ini ambil jalan yang jauh dan mengambil masa agak lama? Ini nama dia strategi, Nisa. Okay, kenapa Tunku memilih jalan macam tu? Kalau tengok sekejap naik kapal terbang, lepas tu naik kapal laut, lepas tu naik kapal terbang semula. Sebenarnya, wakil-wakil ini tadi bukannya mereka bersama daripada awal. Yang mencadangkan ini tadi adalah Tunku. Dan Tunku sudah pasti ada mengutus surat kepada Majlis Raja-Raja untuk apa yang diusahakan, dan bila sampai kepada tarikh yang telah dipersetujui, maka orang-orang yang telah
diaktifkan oleh Tunku tadi melalui surat panggilan untuk membuat rombongan ini menghantar wakil-wakil mereka. Jadi mereka tak berbincang daripada awal. Perjalanan yang mengambil masa ini tadi adalah ruang untuk mereka berbincang apa yang nak dituntut dan apa yang nak dibincangkan dengan pihak British nanti. Baik. Sebab kalau kita tengok, okay, ini adalah ilustrasi bagaimana keadaan di Tanjung Pagar. 10,000 orang waktu tu. 10,000 orang. Okey. Jadi ini perjalanan yang diterangkan oleh murid-murid di atas talian tadi. Kalau tengok mereka naik kapal laut, naik kapal NV Asia dari Singapura, singgah di Karachi, sambung perjalanan dengan naik kapal terbang. Ini jawapan kepada soalan ini tadi. Berbuat demikian untuk guna masa berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu dan menyusun strategi. Kita nak berunding ni. Nak berunding. Mesti ada strateginya. Okey, jadi ini adalah perjalanan dia secara ringkasnya. Singgah di Karachi, Pakistan, kemudian menaiki kapal terbang menuju ke London, tiba di London pada 14 Januari 1956. Okey, dan rundingan tersebut berlaku di Lancaster House, London daripada 18 Januari hingga 5 Februari 1956. Dan hasil rundingan inilah yang dibawa balik ke tanah Melayu. Okey. Jadi yang ini adalah perkara-perkara yang dirundingkan ketika itu. Kalau tengok, mungkin murid boleh merujuk dalam buku teks kepada perkara-perkara yang dirundingkan dekat muka surat yang ada di buku teks tu. Baik. Kalau buku teks ni, bolehlah rujuk. Ada tu. Dekat awal lagi ni. Awal lagi? Okey, silakan cikgu. Kita teruskan. Awal lagi, Baik. Okey. Jadi pada akhirnya, itulah tadi yang kita nak tunggu tadi, sambutan bersejarah. Tunku sampai balik semula ke tanah Melayu selepas selesai rundingan dan tiba di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka pada 20 Februari 1956. Dan itu kita tengok cerita kasar dia. Ada satu perkara nampak diarak di Mandailing. Kemudian ini adalah kereta yang Tunku naik. Inilah keadaan waktu tu. Semua orang nak tunggu balik apakah keputusan merdeka ke atau tidak, atau perlu ada perkara-perkara yang perlu dipenuhi lagi. Dan ini adalah orang yang memainkan peranan kepada satu tarikh keramat yang semua orang hari ini tahu, iaitu 31 Ogos 1957. Inilah dia orangnya, Sheikh Abdullah Fahim, orang yang mencadangkan kepada Tunku untuk pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu tersebut diisytiharkan pada 31 Ogos 1957. Baik. Ini semua keadaan kalau kita tengok waktu tu. Nampak ada Lok Yo, kita ada Ghaffar Barber, kita ada VT Sambatan yang ada untuk sambutan ketika itulah. Baik. Panjang lebar cerita dia dekat situ. Ya, betul, cikgu. Mari kita uji kita punya murid-murid dekat atas talian ni cakna ataupun tidak dengan maklumat kecil yang kita kongsikan di tepi tadi. Baik. Saya nak tanya dengan murid di atas talian. Gambar ni tadi. Tadi dah tunjukkan ni kan? Dah tunjukkan gambar ni. Baik. Siapa orang ni? Siapakah individu dalam gambar ni? Mungkin murid di rumah boleh juga cuba nak jawab. Cuba nak jawab. Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Soalan siapakah pertama. Syekh Abdullah Fahim? Humairah dah jawab. Okey, siapa nak Humairah jawab? Syafana. Okey, kita bagi Syafana. Ya, Syafana. Silakan. Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim. Okey. Betul, cikgu? Betul lah tu. Dah ada nama dia kat situ. Kalau dia tak dapat jawab, ada yang tak kena di mana-mana. Nak bagi ganjaran, cikgu? Kita bagi ganjaran. Jangan risau, kita bagi dekat Syafana. Tapi soalan yang lebih penting, apakah yang dicadangkan oleh tokoh ni kepada Tunku Abdul Rahman pada ketika itu? Siapa tahu? Siapa nak cuba? Soalan kedua. Jangan senyum-senyum je. Semua senyum-senyum je. Silakan. Ya, Hani Akilah. Teruskan. Cadangan beliau ialah tarikh kemerdekaan Tanah Melayu, iaitu 31 Ogos 1957. 31 Ogos 1957. Betul. Betul, jadi ganjaran kita ganjarkan untuk Hani kepada Akilah. Hani Akilah. Baik. Okey, cikgu, saya rasa setakat ini perbincangan kita belum habis lagi. Kita akan rehat seketika. Jadi tunggu kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Didik TV KPM.